Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala al-habibil mustafa sayyidina wa maulana Muhammadinil karim wa ala alihi wa itratihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna habibana wa sayyidana wa maulana Muhammadan abdullahi wa rasuluh wa safiyuhu min khalqihi wa habibuh addal amanah wa ballagha risalah wa nasaha al-ummah wa kashafa Allahu bihil ghummah. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik ala al-habibil mustafa sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin. Allahumma amin. Amma ba'd. Alhamdulillah, sama-sama kita mengucapkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan keizinan setiap malam sekitar 3 hari berturut-turut kita dapat bersama di dalam menggembirakan jiwa nurani kita dengan mendengar hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga sebagaimana kita gembira mendengar sabdaan Nabi, Allah Subhanahu Wa Taala akan terus memberikan kepada kita kegembiraan demi kegembiraan, dan moga-moga kemuncak nanti kita dapat pula menatap wajah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita sama-sama rindu. Semoga kita termasuk di dalam kumpulan yang pernah disebutkan oleh seorang penyair di dalam syair beliau, ahlul hadisi humu ahlur rasuli fa in lam yashabu nafsahu anfasahu sahibu. Orang yang mendalami hadis, orang yang sentiasa bergelumang dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka adalah ahli keluarga Nabi. Sekalipun mereka tidak bersahabat dengan batang tubuh Nabi, mereka sentiasa bersahabat dengan nafas-nafas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, alhamdulillah semalam kita telah selesai membaca hadis yang menceritakan tentang kelebihan bersedekah. Dan saya kira selepas mendengar hadis sedekah tu semalam tu tak berapa banyak duit habis bersedekah, saya tak tahulah tu. Rasanya tuan-tuan dengan gembiranya wajah tu maknanya mungkin dah penuh semua di kalangan kita telah bersedekah kepada para fuqara, orang yang memerlukan. Apatah lagi kita berada di bulan yang pahalanya sangat melimpah ruah, iaitu bulan Zulhijjah. Kita masih di bulan Zulhijjah dan kita bakal menemui bulan Muharram tidak lama lagi. Jadi kita akan berpindah daripada satu bulan haram ke satu bulan haram yang lain. Kata para ulama kita, bulan-bulan haram ini pahala yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada mereka yang melakukan kebaikan padanya adalah berlipat kali ganda, berbeza dengan bulan-bulan yang bukan bulan haram. Tapi dosa dalam bulan-bulan haram juga adalah berlipat kali ganda. Wal'iyazbillah min zalik. Kerana bulan ini begitu dimuliakan, disucikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka orang yang tergamak melakukan perbuatan yang dikutuk, yang dibenci oleh Allah pada bulan yang begitu dimuliakan oleh Allah, maknanya dia memang tidak segan silu mencari kemurkaan Allah Azza wa Jalla. Maka janganlah sama sekali kita berniat untuk melakukan perbuatan yang jelek, perbuatan yang dibenci oleh Allah pada bulan-bulan haram ini. Begitu juga pada bulan-bulan selain bulan-bulan haram, kerana kita takut kepada Allah bukan kerana melihat suasana, bukan melihat kepada di mana kita berada, tetapi kita takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala pada semua keadaan. Kita bukan sekadar takut kepada neraka Allah, bahkan yang lebih besar, kita takut kita dibenci oleh Allah sebelum kita takut kepada api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sebab itu tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, di akhirat kelak, sebagaimana satu hadis yang telah diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari radhiyallahu taala anhu, di syurga nanti kita semua akan diberikan peluang melihat wajah Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan maksud bukan melihat anggota badan Allah, hanya Allah Taala sajalah
yang tahu apakah maksud baginda Nabi alaihi salatu wasallam bahawa kita akan melihat Allah Subhanahu Wa Taala di akhirat kelak. Maknanya mustahil Allah Ta'ala mempunyai wajah muka macam kita. Maknanya disebut kita melihat wajah Allah dengan maksud kita akan melihat Allah Azza wa Jal, tanpa ada persamaan sama sekali di antara cara kita melihat makhluk dengan cara kita melihat Allah Subhanahu Wa Taala. Maka di syurga nanti Allah Subhanahu Wa Taala ketika berbicara dengan kita, Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan bahawa Allah akan mengurniakan satu nikmat yang belum pernah lagi Allah kurniakan kepada kita di syurga nanti. Lalu kita kehairanan, kita bertanya kepada Allah, apa lagi nikmat yang kami tak rasa di syurga ni? Semua nikmat kami dah rasa, sampai kami dah tak tahu lagi apa nikmat yang kami belum terima daripada kamu ya Allah di syurga ini. Lalu baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan, Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan bahawa Allah redha kepada kita semua dan selama-lamanya. Allah akan redha kepada kita selama-lamanya. Maka rupa-rupanya tuan-tuan yang dirahmati Allah, kemuncak kegembiraan kita berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari yang saya terjemahkan tadi, kemuncak rupanya kegembiraan kita di syurga kelak adalah apabila kita menerima keredaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab nikmat, dapat rumah besar, dapat makan sedap, dapat bersukaria dalam syurga, dapat keindahan yang begitu menakjubkan, itu adalah nikmat yang belum lagi dapat menandingi nikmat memperolehi keredaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apabila seseorang itu sudah menerima keredaan Allah, dia tidak akan dilanyap dan diazab oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sebab dia sudah memperolehi keredaan, memperolehi kasih sayang Allah Azza wa Jal. Moga-moga di bulan yang begitu barakah ini Allah Subhanahu Wa Taala merezekikan kepada kita kebaikan yang berterusan untuk kita bawa sebagai bekalan mengundang dan mencari kecintaan Allah Subhanahu Wa Taala. Semalam kita dah selesai hadis yang ke-20. Hari ini kita, kalau ikut dia punya rentetannya, kita masuk hadis yang ke-21. Cuma kita pernah baca hadis yang ke-21 satu ketika dahulu, alhamdulillah. Cuma tak baca satu-satu lah, kita baca laju-laju betul lah itu, sebab kita nak mengambil masa. Jadi saya pun tak tahu kita nak baca sekali lagi atau kita terus baca hadis yang ke-22. Sebab kita dah baca hadis yang ke-21 tapi secara laju-laju begitu. Hadis yang ke-21 iaitu hadis yang membicarakan tentang kelebihan beberapa puasa sunat. Kelebihan beberapa puasa sunat yang kita bacakan itu satu ketika dahulu, khususnya untuk kita dapat menemui atau mendapat nikmat berpuasa pada hari Arafah baru ni. Maksudnya kita terus masuklah kepada hadis yang ke-20, yang ke-22 rasanya. Walaupun kita baca itu agak laju juga Mungkin kita boleh baca hadisnya sekali lalu dan kita lihat secara kasar berkenaan dengan pengajaran sebelum kita masuk pada hadis yang ke-22, tanpa saya terikat dengan, ataupun kita baca pengajaran sahaja contohnya. Sebab hari itu kita baca macam laju betul. Tak baca pengajaran langsung Oh, marah. Marah ke? Oh ya. Kalau marah kita ada cara, insya-Allah. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, sebelum saya masuk kepada apa yang akan kita bincangkan pada hari ini, ada satu soalan semalam ditanya di Facebook dalam live semalam. Satu orang dia dapat duit secara haram Dia pernah memperolehi duit loteri ke apa, judi ke apa, dia punya soalan tu. Dia dapat duit judi, main duit yang diperolehi dengan cara yang haram. Soalannya, boleh ke dia menyerahkan atau memberikan duit itu kepada masjid? Itu soalannya, dia bagi kepada masjid. Jadi masjid pun gunalah untuk buat jamuan ataupun untuk bayar elektrik atau apa saja. Boleh atau tidak? Saya sebut semalam, alhamdulillah, bahawa apa yang saya pernah tanya kepada guru kami di Al-Azhar Al-Sharif, guru fiqh kami, iaitu Fadilatul Syekh Sayyid bin Shaltut Al-Syafi'i hafizahullah subhanahu wa ta'ala, berkenaan dengan soalan ini, iaitu seorang yang dia memperolehi wang secara haram. Bolehkah orang yang memperolehi wang secara haram ini
menyerahkan atau memberikan duit tersebut kepada masjid. Saya tanya soalan tu, buat masjid, bukan bagi pada masjid, membina masjid tu lagi dahsyat lah. Bukan sekadar bagi pada masjid, ini dia gunakan duit itu untuk tujuan membina masjid. Lalu kata Fadilatul Syekh Sayyid bin Shaltut Asy-Syafi'i hafizahullah subhanahu wa ta'ala kepada kami, duit yang haram kalau diberikan sebagai sedekah, ia tidak diterima oleh Allah. Sebab innallaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiba. Allah adalah bagus, indah, baik. Allah tidak akan terima melainkan yang baik-baik. Benda yang tidak elok di sisi syariat itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya satu orang dia tidak akan mendapat pahala sedekah kalau dia memberikan wang kepada fakir miskin contohnya, sedangkan duit itu adalah duit haram, duit yang diperolehi dengan cara haram. Cuma apa yang dia perlu lakukan? Katakan satu ketika dahulu dia pernah terjebak dalam urus niaga haram, dia dapat duit secara haram. Sekiranya dia dapat duit itu dengan sebab menzalimi orang, dan dia tahu macam mana nak pulangkan duit itu kepada yang haknya, yang punya hak. Contoh, dia pernah mengambil harta pusaka secara haram. Dia ambil harta pusaka secara haram, sedangkan dia tahu itu bukan hak dia. Itu sepatutnya hak ahli waris yang lain. Tetapi dia buat teknik macam mana, dia buat zalim. Akhirnya dia bertaubat. Dia bertaubat dan dia menyesal dengan apa yang dia lakukan. Moga-moga Allah SWT terima. Okey, apa yang dia perlu lakukan? Dia di dalam taubat, dan apabila seseorang itu melakukan satu dosa kepada manusia, dia kena serahkan balik hak orang yang telah dia ambil secara zalim. Kalau dia zalimi, sebagai contoh tadi, dia zalimi ahli keluarga dia. Dia tak bagi pewarisan harta pusaka kepada yang berhak, sedangkan yang berhak dia tetapi ditahan daripada wang ataupun harta itu sampai kepada yang berhak tadi. Maka dia yang jahat tadi, yang buat zalim tadi, bertaubat pada Allah. Maka apa yang dia perlu lakukan? Dia kena pulangkan balik. Yang ni kalau dia bagi pada masjid pun tak selesai. Sebab ada orang lagi yang dia boleh kembalikan hak tersebut. Katakan orang tu dah meninggal, maka walaupun orang tu dah meninggal tapi dia ada keluarga, maka ia merupakan harta yang perlu dibagi kepada waris. Katakan dia pun dah tak tahu orang tu ke mana, entah hidup entah mati, entah di mana keluarga dia, dah tak tahu. Maksudnya dia sudah terputus daripada mengetahui sama sekali macam mana cara nak pulangkan duit itu kepada yang ahli, yang berhak. Maka ketika itulah dia berikanlah kepada sesiapa saja. Dia beri kepada masjid ke, dia beri kepada fakir miskin ke, dia bagi kepada apa saja sumber yang baik, pada projek-projek yang baik, dengan niat moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala mengampunkan dosa dia dan menyampaikan pahala tersebut kepada yang punya hak, yang sudah tidak diketahui di manakah orang tersebut. Jadi kata guru kami Fadilatul Syekh Yusri ketika menceritakan perkara ini, kata beliau, moga-moga di akhirat nanti orang yang dizalimi itu tidak akan menuntut bela di akhirat kelak, sebab dia sudah direzekikan oleh Allah pahala duit yang sudah disumbangkan oleh orang yang pernah zalim kepada dia tadi. Kalau kita, walai'azbillah, bukan kita lah, ada orang lain dia pernah buat zalim dengan orang, dia tahu orang tu di mana, dia pulangkan balik. Kalau dia tak tahu, dia berikanlah kepada apa sahaja projek-projek yang baik, kepada pihak-pihak yang menguruskan wang dengan baik, kepada fakir miskin contohnya, dan dia niatkan untuk Allah Subhanahu Wa Taala menyampaikan pahala tersebut kepada orang yang dia zalimi. Sebab apa? Sebab orang yang memiliki wang haram, dia tidak boleh terus pegang duit haram tersebut. Dia tidak boleh guna untuk dia, keluarga dia, untuk kepentingan orang yang berkait dengan dia, semua tak boleh. Maknanya dia kena bebaskan diri dia daripada wang haram tersebut. Jadi ketika dia serahkan tadi, itu bukan sedekah, tetapi tujuannya untuk dia bebaskan diri dia daripada terjebak dan bergelumang dengan duit haram. Jadi saya tanya pada guru saya Fadilatul Syekh Said, boleh tak duit itu digunakan untuk bina masjid? Saya kata silakan, tak ada masalah secara fiqh, kerana duit itu zatnya tidak haram. Duit kertas bukannya bernajis, duit itu tidak haram. Yang haram apa? Cara dapat duit tu. Lalu Allah SWT suruh orang tadi lepaskan diri dia daripada duit haram tadi, maka dia lepaskan dengan cara yang diizinkan oleh Allah.
Baik, penyerahan duit itu kepada pihak masjid contoh, atau diberikan duit itu untuk bina masjid, atau bagi kepada orang fakir miskin. Untuk tujuan apa? Supaya fakir miskin boleh beli beras, boleh beli lauk, boleh makan dengan duit yang dia bagi tadi. Kalau ikut bahasa kita, bagi fakir miskin makan duit haram. Sebenarnya tidak. Fakir miskin tadi makan duit halal. Cuma orang tadi menerima duit itu pada asalnya dengan cara yang haram. Jadi fakir miskin tidak menjadi masalah. Dia boleh makan duit tersebut. Sama ada dia tahu atau dia tak tahu duit itu daripada mana asal puncanya, itu tidak menjadi masalah. Kerana dia terima secara halal. Kerana Allah sendiri yang mewajibkan orang yang memiliki harta yang haram untuk membebaskan dirinya daripada wang haram tersebut. Jadi tak ada masalah untuk orang itu memberikan wangnya kepada fakir miskin, kepada pihak masjid, apa sahaja. Sebab kita biasa dengar, oh tak boleh, kalau nak bagi pada orang miskin tak boleh. Yang boleh buat tandas, biasa kita dengar itu, tujuan-tujuan yang tidak dianggap mulia. Buat tandas, buat jalan, boleh. Tapi nak bagi pada fakir miskin makan tak boleh, buat masjid tak boleh. Tetapi secara fiqahnya, sebagaimana saya pernah tanya pada guru saya, tidak menjadi masalah perkara tersebut. Bahkan kalau seseorang itu memperolehi wang tersebut secara haram, secara zalim, dalam keadaan orang yang dia zalim itu tak tahu bahawa itu adalah hak dia. Contoh, la qadarallah, satu orang pernah curi duit orang. Dia pernah curi duit kawan dia. Kawan dia melilau, mana duit aku 1,000 ni, hilang. Rupanya sudah dicilok. Apa cakap Melayu? Dicuri. Cilok tu cakap Minang. Dicuri oleh apa namanya, oleh kawan dia sendiri. Kawan dia pula bagus, sabar Syekh, sabar. Padahal dia yang menciloknya, dia yang mencurinya. Kawan tu pun, terima kasih bagi saya kekuatan, sedih sungguh duit hilang, tak apa, nanti kita usahakan dapat. Padahal yang memberikan semangat dialah kaki penciloknya, kaki pencurinya. Akhirnya dia bertaubat, astagfirullahalazim, apa nak aku ni, apa nak jadi dengan aku ni. Kawan dia tu terus baik dengan dia. Maka saya pernah tanya pada Syekh Yusri bin Rushdi Al-Hasani, dia kena bagi tahu tak, ni duit, ingat tak 10 tahun lepas saya yang curi, minta maaf, ambil balik. Dia kena bagi tahu atau tidak? Atau cukup dengan dia bagi duit haram tersebut kepada pemilik dia, dalam keadaan pemilik tu tak tahu yang itu sebenarnya duit dia. Lalu kata Fadilatul Syekh Yusri bin Rushdi, secara biasanya kalau kita yang pernah buat kesilapan bagi tahu kepada orang tu, ini adalah duit kamu yang saya dulu pernah zalim kamu, orang tu tak tahu cerita, kamu yang rupanya, dia tak jadi baik, dia jadi putih haram terus. Korang hajak hang yang bagi aku semangat, hang yang balas rupanya, tuan. Dia tak selesai masalah. Maka kata Fadilatul Syekh Yusri, yang wajib dia bagi balik tanpa perlu bagi tahu bahawa itu adalah duit haram. Contoh, Syekh ambil ni Syekh, 1,000 sikit ada rezeki ni, ambil lah. Banyak sangat. Tak apalah, apa sangat lah. Allah terima kasih. Dah hati, selamat, aku telah selesai tanggungjawab aku dengan Allah Ta'ala. Kawan tu sayang orang tadi, kerana kononnya orang tu bagi semangat pada dia, padahal duit dia sendiri cukup, tak perlu dia bagi tahu, demi untuk menjaga hubungan sesama Muslim. Sebab biasanya kalau kita maklumkan kesilapan kita kat dia, tak selesai, rasanya buka cerita baru. Okey, para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita masuk hadis yang ke-21. Saya akan bacakan hadisnya, kita dengar matanya, dan saya akan ulang secara terjemahannya secara laju. Kemudian kita terus tengok kepada pengajaran hadis ini. Kelebihan beberapa puasa sunat. Hadis yang ke-21, muka surat yang ke-78. Bi isnadina al-muttasil ila sayyidina al-imam Muslim ibn al-Hajjaj ibn Muslim al-Kushairi an-Naisaburi rahimahullahu subhanahu wa ta'ala. Wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi wa 'ulumi masyayikhihi wa talamizatihi wa qurra'i sahihihi wa sa'iri musannafatihi wa syurrahiha, Allahumma amin. Bisanadihi an Abi Qatadah al-Ansari radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam su'ila an sawmihi. Qala faghadiba Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Satu orang yang bernama sahabat Nabi, nama Sayyidina Abu Qatadah Al-Ansari, menyatakan bahawa satu hari Rasulullah pernah ditanya tentang puasa Nabi. Sebab Nabi puasa kadang-kadang tak berbuka-buka langsung, dipanggil wisalus saum.
Kita puasa lebih kurang berapa jam je, 5 jam, 6 jam. Lepas tu masuk maghrib buka puasa lah. Nabi kadang-kadang sampai 24 jam tak makan langsung. Kadang-kadang 48 jam tak makan langsung. Kadang-kadang sampai 3 hari, 4 hari tidak langsung berbuka-buka. Maknanya selama mungkin 40 jam, 50 jam tak makan, tak minum. Jadi para sahabat tengok mereka ada satu sikap ingin meniru apa yang dibuat oleh Nabi. Lalu mereka tanya, macam mana puasa Nabi berhari-hari ni? Jadi macam mana kami nak buat? Bila ditanya begitu, kata perawi hadis iaitu Sayyidina Abu Qatadah, Rasulullah pun murka dengan soalan itu. Faqala Umar radhiyallahu anhu, radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin rasula wa bi bai'atina bai'ah. Bila Rasulullah murka, Sayyidina Umar terus menyatakan kepada Nabi, kami telah redha bahawa Allah sebagai Tuhan, kami telah redha bahawa Islam sebagai agama, kami telah redha bahawa Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam sebagai Rasul, dan kami telah redha dengan perjanjian kami untuk membenangkan dan memberi segala jiwa raga kami kepada kamu. Kami redha dengan bai'ah, dengan janji setia kami dengan kamu ya Rasulullah. Jadi tujuan Sayyidina Umar sebut ni supaya Nabi reda marah. Sebab apa? Bila Nabi marah, maksud dia Allah murka. Nabi tidak akan murka kalau Allah tidak murka. Jadi perbuatan Nabi itu cerminan, atau dalam bahasa tasawufnya tajalli apa yang berlaku pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau Nabi redha, maksud dia Allah juga redha. Kalau Nabi benci, Nabi sakit hati, maka Allah juga murka ketika itu. Jadi kebencian Nabi itu begitu ditakuti oleh para sahabat kerana mereka tahu cinta Nabi bawa kepada cinta Allah, murka Nabi bawa kepada murka Allah, wal iyaz billahi min zalik. Maka Nabi tak suka kita tiru cara puasa Nabi yang berhari-hari tidak berbuka sama sekali. Qala fasu'ila an siyamid dahri faqala la sama wa la aftar au ma sama wa ma aftar. Nabi ditanya tentang puasa setiap hari, tapi berbuka, masuk maghrib berbuka, tapi tiap-tiap hari. Isnin puasa, Selasa puasa, Rabu puasa, Khamis puasa. Masuk masuk maghrib buka puasa. Besok puasa lagi. Masuk maghrib buka puasa. Lepas tu esok lusanya puasa lagi, tiap-tiap hari. Lalu Nabi mengatakan orang itu tidak berpuasa dan dia tidak berbuka. Dia tidak berpuasa, dia tidak berbuka. Kerana orang itu dia berniat nak puasa setiap hari. Pada hakikatnya dia tidak akan mampu berpuasa setiap hari, sebab ada hari yang tidak dibenarkan oleh syariat untuk kita berpuasa. Nak kata dia tiap-tiap hari tak puasa, tak juga, sebab dia memang banyak hari puasa. Tapi matlamat dia untuk berpuasa setiap hari tanpa pengecualian itu tidak akan berlaku, kerana dia ada hari yang diharamkan berpuasa. Qala fasu'ila an sawmi yawmaini wa iftari yawm. Qala wa man yutiqu zalik. Nabi ditanya lagi tentang puasa 2 hari dan hari ketiga tak puasa. Maksudnya 2 hari puasa, lepas tu tak puasa. Lepas tu 2 hari seterusnya puasa, lepas tu hari seterusnya tak puasa. Maknanya 2 hari puasa, hari ketiga tak puasa. Hari keempat, hari kelima puasa, hari keenam tak puasa. Begitulah berterusan. Lalu Nabi menyatakan, barang siapakah yang mampu nak buat perkara tu? Maksudnya benda tu susah, berat. Tapi tidak haram, sebab Nabi tak marah. Nabi tak kata benda tu tak boleh. Tapi Nabi kata siapa yang mampu buat benda macam tu, berpuasa 2 hari, kemudian 1 hari tak berpuasa berturut-turut. Begitulah keadaannya. 2 hari sekali puasa, lepas tu tak puasa. Lepas tu 2 hari puasa, lepas tu harinya seterusnya tak puasa. Qala wasu'ila an sawmi yawm wa iftari yawmain. Macam mana pula, sahabat Nabi tanya kepada Nabi, macam mana pula kalau satu orang tu puasa 1 hari, kemudian 2 hari selepas tu dia tak puasa. Lepas tu dia puasa balik 1 hari, lepas tu 2 hari selepasnya tak puasa. Isnin puasa contoh, Selasa Rabu tak puasa, Khamis puasa, Jumaat Sabtu tak puasa. Maknanya 2 hari tak puasa, sehari berpuasa. Lalu baginda Nabi SAW bersabda, qal laita anna Allah qawwana li zalik. Nabi kata, alangkah baiknya kalau Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita kekuatan untuk melakukan perkara demikian. Benda ni juga tidak diharamkan oleh syariat. Qal wasu'ila an sawmi yawm wa iftari yawm. Nabi ditanya pula tentang satu orang yang berpuasa 1 hari dan keesokannya dia tidak berpuasa, kemudian puasa balik, lepas tu tak puasa balik. Maksudnya sehari puasa, sehari tak puasa. Contohnya Isnin puasa, Selasa tak puasa, Rabu puasa, Khamis tak puasa, Jumaat puasa, Sabtu tak puasa, Ahad puasa,
Isnin tak puasa. Begitulah berterusan. Maknanya sehari puasa, sehari tidak berpuasa. Qal dzaka saumu akhi Dawud alaihi salam. Kata baginda Nabi alaihi salatu wasalam, itu adalah puasa saudaraku Daud alaihi salam, iaitu puasa Nabi Daud alaihi salam wa ala sayyidina Muhammadin as-salatu wassalam. Jadi rupanya Nabi Daud alaihi salam, walaupun baginda seorang nabi, walaupun baginda seorang raja, baginda menguruskan manusia dan punya kerajaan yang besar, tetapi antara yang digemari oleh Nabi Daud alaihi salam adalah berpuasa sunat. Sehari puasa, sehari tak puasa. Jadi bila perbuatan itu dibuat oleh Nabi, ia tidak haram. Walaupun ianya merupakan syariat Nabi-Nabi sebelum ini, tetapi kalau Nabi Muhammad SAW tidak melarang perkara tersebut, maknanya perkara itu dibenarkan oleh syariat. Jadi satu perbahasan dalam ilmu usul fiqh, syar'u man qablana syar'u lana. Syariat orang sebelum kedatangan Nabi Muhammad adalah juga syariat kita selagi mana tidak ada larangan. Dalam masalah ni memang ada dua pendapat para ulama. Qala wa su'ila an shaumi yaumil itsnain qala dzaka yaumun wulidtu fihi wa yaumun bu'ithtu au unzila alayya fihi. Nabi ditanya pula tentang puasa pada hari Isnin, sebab para sahabat tengok Nabi puasa pada hari Isnin. Lalu baginda Nabi SAW bersabda, itu adalah hari saya dilahirkan padanya. Maksudnya hari Isnin ni hari saya lahir. Nabi lahir pada bulan Rabiul Awal, hari Isnin. Berapa hari bulan? Pendapat yang masyhurnya 12 Rabiul Awal. Ada yang kata 9 Rabiul Awal. Ada yang mengatakan pandangan yang lain. Tapi yang masyhurnya, yang biasanya dipegang ramai adalah 12 Rabiul Awal. Yang pasti, walaupun tarikh tepat tak pasti, tapi ianya adalah hari Isnin pada bulan Rabiul Awal, tahun berlakunya peristiwa Abrahah bawa tentera bergajah untuk menyerang Kaabah. Dan kata Nabi lagi, hari Isnin juga adalah hari saya dibangkitkan oleh Allah sebagai Rasul. Maknanya pada hari Isnin juga Allah telah melantik saya secara rasmi sebagai seorang Rasul. Sebab sebelum itu Nabi adalah Nabi. Nabi Muhammad sudah menjadi Nabi. Bahkan pernah para sahabat tanya kepada Nabi, bilakah baginda menjadi Nabi? Kata Nabi, sebelum Nabi Adam hidup lagi. Maknanya dari sudut kerohanian, dari segi roh, sebab roh lebih awal daripada jasad. Kita pun begitu. Roh kita lebih awal, jasad kita yang terlewat. Jadi semenjak di alam roh lagi, baginda Nabi sudah ditabalkan oleh Allah sebagai seorang Nabi. Namun secara rasminya, secara kemanusiaannya, bilakah Allah Ta'ala memberikan Al-Quran kepada baginda Nabi? Iaitu pada malam bulan Ramadan, ketika turun surah Al-Alaq. Dan ia berlaku pada malam Isnin. Pada malam Isnin. Jadi oleh kerana berlaku pada malam Isnin, Nabi sebab malam tak boleh puasa, jadi Nabi puasa pada keesokan harinya, iaitu hari Isnin. Jadi Nabi berterima kasih kepada Allah atas nikmat kelahiran baginda dan nikmat direzekikan dengan kalamullah, iaitu Al-Quranul Karim. Qal faqala saumu salasatin min kulli syahrin wa ramadana ila ramadan saumud dahr. Nabi melanjutkan sabdaan baginda dengan menyatakan kelebihan beberapa puasa. Nabi kata puasa 3 hari setiap bulan. Maksudnya setiap 3 hari setiap bulan Islam. Bila disebut bulan, hari, dia mesti melihat cara kira hari berdasarkan kalender Islam. Hukum hakam fiqh dia berkait dengan hari bulan hijrah. Jadi puasa 3 hari pada setiap bulan. Dan puasa Ramadan ke Ramadan, maksudnya puasa pada bulan Ramadan campur dengan 3 hari setiap bulan selain pada bulan Ramadan. Begitu berterusan. Bulan Muharram 3 hari dia puasa, dia pilih 3 hari je. Safar pun begitu, Rabiul Awal pun begitu, Rabiul Akhir pun begitu. Ramadan penuhlah 30 hari, melainkan kalau ada keuzuran. Kata Nabi, orang yang puasa bulan Ramadan penuh, kemudian setiap bulan 3 hari dia puasa sunat, dia dapat pahala berpuasa setiap hari. Sebab apa? Satu hari dibalas 10. Macam kita sembahyang, sehari semalam kita sembahyang 50 waktu sebenarnya.
Walaupun kita sembahyang 5 waktu, tapi pahala yang akan Allah beri kepada kita adalah sembahyang 50 waktu. Jadi dari sudut pahala kita dapat pahala sembahyang 50 waktu sehari semalam. Secara amali, secara perbuatan kita sembahyang 5 waktu sehari semalam. Sebab satu perbuatan dia balas 10. So 5 solat kali dengan 10 jadi 50 solat. Jadi puasa 3 hari setiap bulan, 3 kali 10 so 30, so sebulan. Setiap bulan begitu dia akan dapat pahala puasa setiap hari, ya. Walaupun secara realiti dia tak puasa pun setiap hari, tapi pahala yang akan Allah berikan adalah puasa setiap hari. Sebab para sahabat nak puasa setiap hari. Jadi Nabi bagi satu kunci yang senang. Dan ini juga satu peluang kepada kita untuk dapat pahala berpuasa pada setiap hari. Dan di syurga nanti ada pintu khusus untuk mereka yang rajin berpuasa, ya. Qala wa su'ila 'an shaumi yaumi 'Arafah faqala yukaffiru sanatal madiyata wal baqiyah. Baginda Nabi SAW juga ditanya tentang puasa pada hari Arafah. Lalu baginda Nabi SAW menyatakan, dan alhamdulillah saya kira kita baru ni puasa pada hari Arafah. Dan kita baca hadis ni pun sebab nak kejar dapat mengingatkan para jemaah untuk berpuasa pada hari Arafah. Jadi kata baginda Rasul SAW, puasa pada hari Arafah, iaitu pada 9 Zulhijjah, itu akan menghapuskan setahun yang lepas dan setahun yang berbaki. Maksud dia menghapuskan dosa. Lalu kata para ulama, maksud menghapuskan dosa di sini adalah puasa dosa kecil, Sebab semua ibadah yang dijanjikan akan membawa kepada pengampunan dosa, kalau tidak ada unsur istighfar padanya, maka ianya akan mengampunkan dosa kecil. Kalau istighfar, dosa besar pun akan diampunkan. Nanti kita akan jumpa kelebihan satu istighfar, satu zikir yang mengampunkan dosa sekalipun dosa itu begitu besar, seumpama lari daripada medan perang. Qala wa su'ila 'an shaumi yaumi Ashura. Dah dekat dah kita. 10 Muharram akan datang. Baginda Nabi juga telah ditanya tentang puasa pada hari Ashura. Hari Ashura jatuh pada 10 Muharram tiap-tiap tahun, Dipanggil hari Ashura, hari 10. Itu 10 Muharram. Qal yukaffiru sanatal madiyah. Nabi SAW bersabda, puasa pada 10 Muharram iaitu hari Ashura akan menghapuskan setahun yang lepas, iaitu menghapuskan dosa yang dilakukan oleh seseorang selama setahun yang lepas. Jadi puasa hari Arafah mengampunkan dosa-dosa kecil selama 2 tahun, setahun yang lepas dan setahun yang akan datang. Manakala puasa pada hari Ashura akan mengampunkan setahun yang lepas. Jadi puasa hari Arafah lebih besar daripada puasa hari Ashura. Alhamdulillah kita dah puasa hari Arafah baru ni, setahun yang lepas selesai dah. Yang sekarang pun sedang selesai. Kok terbuat dosa kecil, padam terus. Jadi perlu ke kita nak puasa bulan 10 Muharram ni? Kalau tak nak pun boleh lah sebenarnya, tapi punyalah pemalas, penyegan dengan Allah Ta'ala, Tak apalah apa salahnya puasa, walaupun setahun yang lepas dosa-dosa kecil kita sudah diampunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis ini telah diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Wa rawa Muslimun radhiyallahu ta'ala anhu aidan bi sanadihi an Umar bin Thabit عن عمر بن ثابت بن الحارث الخزرجي عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أنه حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال كان كصيام الدهر. Dalam hadis satu lagi yang juga diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, Sayyidina Abu Ayyub Al-Ansari. Sayyidina Abu Ayyub ni makam beliau, kubur beliau di Istanbul, di Turki. Dan alhamdulillah Allah rezekikan saya dapat menziarahi pusara beliau di Turki, Sayyidina Abu Ayyub Al-Ansari. Beliau meninggal di sana kerana beliau terlibat dalam perang untuk membuka kota Konstantinopel, yang hari ini Istanbul lah. Meninggal dalam era zaman Sayyidina Muawiyah, kalau tak silap saya, pada zaman pemerintahan Sayyidina Muawiyah ibnu Abi Sufyan radhiyallahu anhuma.
Jadi Sayyidina Abu Ayyub Al-Ansari telah meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan kemudian dia telah memperikutkan atau dia mengikutkan atau dia menurutkan puasa Ramadan itu dengan 6 hari pada bulan Syawal. Maksudnya dia dah puasa Ramadan, habis Ramadan dia tak tinggal puasa, bahkan dia terus puasa pada bulan Syawal, iaitu bermula daripada 2 Syawal paling cepat, atau pada mana-mana hari bulan Syawal melainkan 1 Syawal tak boleh puasa lah. Jadi siapa yang puasa bulan Ramadan kemudian dia puasa pula pada 6 hari pada bulan Syawal, kalau ikut guru saya Fadilatul Syekh Husri, kata beliau Rasulullah tu puasa pada 2, 3, 4, 5, 6, 7 Syawal. Maknanya Nabi puasa straight. Hari raya dia tak puasa, hari raya kedua terus puasa, hari kedua, 3, 4, 5, 6, 7 Syawal. Hari 8 Raya Syawal Raya puasa 6. Cuma saya secara pribadinya tidak menjumpai di mana hadis itu. Cuma kata guru saya Fadilatul Syekh Husni kepada kami, Nabi berpuasa pada 2 Syawal straight sampai habis 6 hari pada bulan Syawal. Cuma secara hukumnya tak ada masalah kalau kita nak pilih-pilih hari. Jadi pahalanya adalah seperti berpuasa sepanjang tahun. Okey, itu adalah terjemahan ringkas berkenaan dengan hadis ini, dan kita tengok satu persatu pengajaran hadisnya insya-Allah. Pengajaran hadis, silakan Pak Tam. Yang pertamanya, puasa kita mensyawal. Adakah kita puasa sunat dengan awal itu? Sebenarnya puasa sunat dan kita niat sekali kabur. Yang pertama. Yang kedua, jarang sebulan di dalam ini dinamakan hari putih 13, 14, 15. Kemudian melainkan hari tersebut. Hari tersebut itu untuk 11, 12, 13, 14, 15 itu besar juga. Yang kita Syawal tadi, kita niat puasa sunat dan kabulkan. Kita datang tujuh puasa kabulkan, kaum perempuan lah. Dia agak mesti. Jadi yang lain pun kita puasa hari Isnin, hari Khamis, 13, 14, 15, kita puasa Asyura Muharram itu, Asyura. Jadi boleh tak boleh kita niat macam kita kata 2 satu. Baik. Kita puasa sunat dan kabul. Baik, terima kasih kepada Pak Tam. Suratuhu su'al wa fil haqiqah at-talab li idahil hadirin. Pak Tam tanya bukan Pak Tam tak tahu. Tahu alim Pak Tam tanya dengan tujuan supaya sahabat kepada yang hadir. Ada 2 soalan. Soalan yang pertama iaitu puasa 6 hari pada bulan Syawal tu boleh tak 2 niat? Khususnya pada orang perempuan lah. Yang pada bulan Ramadan orang perempuan biasanya akan ada hari dia tidak boleh berpuasa kerana datang haid. Boleh ke pada 6 hari bulan Syawal tu dia niat ini adalah puasa qada dan ini juga adalah puasa 6 hari daripada bulan Syawal? Dalam menjawab soalan ni memang para ulama kita ada 2 pendapat. Para ulama Islam dalam isu ni ada 2 pendapat. Pandangan pertama mengatakan tak boleh. Dia mesti puasa asing. Dia kena puasa qada lain dan dia kena puasa 6 hari lain. Mereka kalau dia katakan dia nak puasa 6 hari pada bulan Syawal, dalam masa yang sama pada bulan Ramadan itu dia tinggal katakan 10 hari. Jadi dia kalau puasa 6 hari untuk bulan Syawal, dia niat itu puasa bulan Syawal, dia tak dapat pahala qada. Kalau dia niat qada, dia tak dapat 6 hari pada bulan Syawal. Maksudnya dia kena selesai qada, lepas tu dia carilah 6 hari yang lain pada bulan Syawal. Cuma pandangan yang sering difatwakan, dan ini juga salah satu pandangan dalam mazhab kita Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu adalah puasa pada 6 hari bulan Syawal ini dia sama seperti orang yang melakukan sembahyang sunat tahiyatul masjid.
Maksud dia, kalau kita masuk dalam masjid, kemudian kita sembahyang apa saja sembahyang. Kita sembahyang sunat qabliyah, atau kita masuk, itu kita lewat, masuk-masuk orang dah start sembahyang fardu, kita pun angkat takbir, sembahyang fardu lah. Maka disebabkan kita masuk-masuk saja masjid tak duduk, kita terus mendirikan solat, kita dapat pahala apa yang kita niatkan dan juga pahala tahiyatul masjid. Jadi orang yang datang lewat ke masjid, contoh dia datang, imam sembahyang maghrib rakaat yang ketiga contohnya, dia datang, imam dah duduk tahiyat akhir rakaat yang ketiga, dia pun Allahu Akbar, dia tak niat tahiyatul masjid, dia niat sembahyang maghrib, dia dapat pahala sembahyang fardu maghrib dan juga pahala tahiyatul masjid. Sebab Nabi menuntut orang yang masuk dalam masjid tidak duduk terus, Okey. Bukan senang nak ambilkan hadis Rasulullah, subhanallah. Tapi kita tidak tergesa-gesa sebenarnya. Kita tak ada had waktu kan. Ke pihak surah kata, tak habis lepas ni, bye-bye musyazin dah kan, tak nak dah kamu Okey. Jadi sebegitu juga sembahyang sunat wudu. Nabi SAW menuntut kita selepas kita berwuduk, kita sembahyang. Apa sembahyang? Apa saja sembahyang. Maksudnya siapa yang selepas berwuduk dan dia terus mendirikan solat, wuduk dia tak kering lagi, dia sembahyang. Dia sembahyang apa? Dia sembahyang tahajud contoh, atau dia sembahyang katakan sembahyang fardu, atau dia qada solat, maka dia dapat pahala apa yang dia niatkan yang asal. Dalam masa yang sama Allah bagi yang lebih lagi, iaitu dia dapat juga pahala 2 rakaat wudu. Tapi kalau dia niat 2 rakaat wudu, dia dapat 2 rakaat wudu sajalah. Dia masuk masjid, dia niat tahiyatul masjid saja, dia dapat tahiyatul masjid sajalah. Okey, begitu jugalah puasa 6 hari pada bulan Syawal. Siapa yang berniat puasa 6 hari bulan Syawal, orang perempuan, dia puasa qada, dia katakan ada 6 hari dia tak puasa pada bulan Ramadan, dan dia niat qada 6 hari pada bulan Ramadan, dia akan turut diberikan pahala apa yang dijanjikan oleh Nabi dalam hadis ini, iaitu siapa yang puasa pada bulan Ramadan kemudian 6 hari pada bulan Syawal, dia akan mendapat pahala seperti berpuasa setiap hari. Tapi kalau dia niat sahaja aku puasa sunat 6 hari Syawal, dia pernah ada solat yang dia pernah ada puasa yang ditinggalkan pada bulan Syawal, pada bulan Ramadan. Kemudian masuk bulan Syawal, hari yang kedua Syawal contohnya, dia niat puasa sunat. Adakah dapat qada? Tak. Sebab dia dah niat sunat. Jadi kalau dia niat puasa qada, niat wajib lah maknanya, puasa wajib, dia dapat sekali pahala menghidupkan atau melaksanakan puasa 6 hari pada bulan Syawal. Saya rasa itu yang soalan yang ditanya yang pertama. Yang kedua, puasa pada 3 hari setiap bulan. 3 hari ni 13, 14, 15 setiap bulan Islam. Boleh juga dipanggil puasa ayam as-sud, hari-hari gelap, iaitu pada 1, 2 dan 3 awal bulan, atau puasa akhir bulan 27, 28, 29, 3 hari yang akhir juga boleh. Jadi kita nak puasa 3 hari itu, Nabi tidak nyatakan pada hari bila. Jadi terserah. Baginda Nabi SAW puasa lagi dahsyat. Isnin Khamis, Isnin Khamis, Isnin Khamis, Isnin Khamis. 1, 2, 3, 13, 14, 15, 27, 29. Itu puasa Nabi setiap bulan. Sebab tu para sahabat pernah menyatakan, bila Nabi puasa macam Nabi tak berbuka-buka dah. Hari pertama puasa, hari kedua puasa, hari ketiga puasa. Lepas tu kalau ada pula hari selepas tu, hari Senin puasa lagi. Dah 4 hari berturut-turut. Jadi menyebabkan para sahabat bila tengok Nabi puasa, mereka kata kalau Nabi dah puasa macam Nabi tak berbuka-buka dah. Nabi akan terus setiap hari puasa. Tapi bila Nabi tak berpuasa, macam tiap-tiap hari Nabi tak akan puasa dah. Sebab Nabi SAW puasa 1, 2, 3, 13, 14, 15, 27, 28, 29. Kemudian Isnin Khamis, Isnin Khamis, Isnin Khamis, Isnin Khamis. Dan tambah lagi kalau hari itu ada hari munasabah, hari bulan Syawal ke, atau hari yang dituntut untuk berpuasa sunat, maka Nabi akan berpuasa lagi. Lalu kata Fadilatul Syekh Yusri bin Rusdi, guru kami,
Ini menunjukkan puasa baginda Nabi mengalahkan puasa Nabi Daud alaihissalam. Sebab kalau kita kira berapa hari yang Nabi puasa tu setiap bulan, lebih daripada 15 hari setiap bulan. Sedangkan Nabi Daud alaihissalam dalam sebulan 15 hari puasa, 15 hari tak puasa. Manakala Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pula berpuasa lebih daripada 15 hari setiap bulan. Jadi kalau ada orang kata ini makanan sunnah, yang tepatnya memang Nabi makanan sunnah itu, tetapi Nabi berpuasa sunnah lagi banyak daripada makan makanan sunnah yang dinyatakan tersebut. Kata kambing makanan sunnah, betul? Tapi Nabi berpuasa tu lagi banyak daripada makan kambing. Okey. Rasanya menjawab Pak Tam kepada apa yang ditimbulkan tadi. Rasanya menjawab, insya-Allah. Allah iftah alaikum jami'an biiznillah subhanahu wa ta'ala. Okey, rasanya dah masuk waktu. Lepas ni kita terus masuk pada pengajaran, insya-Allah. Okey, boleh kot kita tangguhkan majlis kita. Dan alang-alang tu kita bersolat tu boleh tak seorang azan, lepas azan kita terus bersolat, bila kita terus tutup majlis, insya-Allah. Azan dulu. Allah ya karim. Asyhadu an la ilaha
asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu raditu billahi rabban wa sayyidina Muhammadin rasulullah bil islam madinah Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammati was-salati al-qa'imah ati sayyidina Muhammadan al-wasilata wal fadilah wa syarafa wa darajata al-'aliyata ar-rafi'ah wa ba'athu Allahumma maqaman mahmudan alladhi wa'adta innaka la tukhlifu al-mi'ad. Kita tangguhkan majlis kita dengan selawat ke hadrat baginda Nabi alaihi salatu wasallam. Allahumma salli afdala salatin ala as'adi makhluqatika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama zakaraka zakiruna wa ghafala an zikrihil ghafilun. Allahumma salli afdala salatin ala as'adi makhluqatika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama zakaraka dzakiruna wa ghafala an zikrihil ghafilun. Allahumma salli afdala salatin ala as'adi makhluqatika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama zakaraka dzakiruna wa ghafala an zikrihil ghafilun. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Jazakumullahu khaira. Aqulu qali hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.